Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita menyambung semula PDPR untuk penggal yang seterusnya. Dan kita akan masuk kepada bab yang kelima, iaitu lukisan isometri. Okey. So kalau melihat pada tajuk lukisan isometri, mungkin ada segelintir di kalangan awak mungkin ia merupakan perkara yang baru. Okey. Mungkin merupakan perkara yang baru. Okey. Saya bagi sikit senario lah. Okey. Pada bab yang lepas, awak telah diajar, telah diajar dengan satu topik iaitu lukisan ortografik. Lukisan ortografik. Di mana dalam lukisan ortografik ni, kita telah diajar untuk melukis satah pandangan. Beberapa satah pandangan, antaranya itu pandangan atas ataupun juga setengah ruku dirujuk sebagai pandangan pelan. Lepas tu pandangan hadapan dan juga pandangan sisi lah, sama ada sisi kiri ataupun sisi kanan. Okey. So pandangan-pandangan ini lukis dengan menggunakan metod ataupun kaedah secara unjuran ortografik. Di mana hasilnya nanti terpaparlah satah pandangan-pandangan tersebut dalam bentuk 2D. Dalam bentuk 2D. So pandangan-pandangan ni dilukis merujuk kepada bongkah ataupun objek yang diberi. Bongkah ataupun objek yang diberi. Sebenarnya bongkah atau objek yang diberi itulah yang dikenali sebagai isometri ataupun lukisan 3D. Jadi kalau kita tengok, maknanya kita patah balik kepada lukisan ortografik sebelum ni, maknanya secara tidak langsung lukisan isometri ini telah diperkenalkan lebih awal kepada anda semua. Cuma tidak dinyatakan situ sebagai isometri. Cuma diperkenalkan kepada anda ianya sebagai bongkah ataupun objek. Jadi pada hari ini pula, apa yang kita nak buat ialah kita akan melukis bongkah. Kita akan melukis ataupun bongkah atau objek 3D ni berdasarkan kepada 2D yang diberi tu, iaitu apa dia? Lukisan ortografik. So kalau kita tengok silang kait antara keduanya memang ada. Jadi secara tidak langsung dia akan membantu sedikit sebanyaklah untuk kita menguasai lukisan isometri ni. Sebab benda ni telah awak belajar dalam lukisan ortografik, dan juga daripada isometri ataupun bongkah ataupun objek 3D tadi, lukiskan dia punya pandangan atas, pandangan hadapan dan pandangan sisi. Hari ini pula daripada bongkah objek 3D, daripada lukisan ortografik dalam bentuk 2D, lukis pula bongkah ataupun objek 3D yang kita kenali dia sebagai lukisan isometri. So apa itu lukisan isometri? Apa itu lukisan isometri? So lukisan isometri ni adalah lukisan sebenar. Lukisan sebenar sesuatu bongkah. Inilah yang saya dah sebut tadi, bongkah ataupun objek secara 3 dimensi. Secara 3 dimensi ataupun 3D. Jadi sebagaimana lukisan ortografik yang mana dapat membantu memaparkan pandangan hadapan bagi sesuatu objek, begitu juga pandangan sisi bagi sesuatu bongkah, dan maupun pandangan atas sesuatu bongkah, lukisan isometri ini juga mengandungi perkara-perkara tersebut. Dalam satu bongkah tu dapat ditunjukkan pandangan hadapan, pandangan sisi dan juga pandangan atas dalam bentuk 3
C. Okey. So, kalau konsep lukisan ortografik yang kita pelajari sebelum ni, dia berdasarkan kepada unjuran. Okey, unjuran garisan-garisan unjuran ortografik tadi yang diunjur daripada mana-mana pandangan, maka terhasillah pandangan ataupun lukisan ataupun satah yang kita hendaki. Bagi lukisan isometri ni pula, konsep dia adalah berpaksikan kepada 3 perkara, 3 elemen lah. Yang pertama adalah paksi iso. Okey, paksi isometri. Yang kedua adalah kotak isometri. Dan elemen yang ketiga adalah arah pandangan. So, maksudnya bagi membolehkan kita melukis lukisan isometri ni, kita kena melihat kepada ketiga-tiga perkara ni. Okey? Kita akan melihat kepada 3 perkara ni. Okey. So, kita pergi yang pertama dulu, iaitu paksi isometri. Okey. Paksi isometri ni terdiri daripada 3. Okey, terdiri daripada 3. Yang pertama adalah paksi biasa. Okey. Yang kedua, paksi terbalik. Dan yang ketiga adalah paksi panjang. Okey. So, kita tengok apa yang dikatakan paksi biasa. Okey. Jadi, kalau kita tengok kepada rajah yang ada di sini. Okey. So, kalau kita tengok, inilah paksi isometri di mana terdapatnya satu paksi menegak. Okey. Okey, dan ada 2 paksi condong yang bersudut 30 darjah. Okey. So, kalau kita lihat, apa yang terhasil nanti adalah bongkah ataupun objek yang dilukis akan berada di atas, yang ini kita panggil sebagai garisan ufuk. Garisan ufuk. So, objek kita akan berada di atas. Okey, objek kita akan berada di atas garisan ufuk ni. Okey, itu konsep unjuran untuk paksi biasa. Okey, konsep unjuran untuk paksi biasa. Okey. Sebaliknya pula, bagi paksi terbalik, okey, bagi paksi terbalik, kita tengok objek dia, okey, objek dia akan, ni tadi adalah garisan ufuk, akan berada di bawah daripada garisan ufuk ni. Okey, ni adalah kita punya paksi menegak. Dan ni kita ada 2 paksi condong bersudut 30 darjah. Jadi pada konsep unjuran untuk paksi terbalik ni, objek akan berada di bawah garisan ufuk. Okey. Berbeza dengan paksi biasa tadi, objek akan berada di atas garisan ufuk. Okey. Dan yang seterusnya, yang ketiga adalah paksi panjang. Okey. Paksi panjang ni lebih kepada merujuk kepada sisi. Okey, sisi panjang. Sama ada sisi panjang sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Okey. So, ini adalah fungsi ataupun kegunaan paksi panjang. Jadi, bagi setiap paksi tadi, sama ada paksi biasa, paksi terbalik maupun paksi panjang, ada kegunaannya yang tertentu. Jadi, merujuk kepada keperluan kita melukis. Jadi, kalau kita nak melihat kepada objek tu di atas, maka kita menggunakan paksi biasa. Kalau kita nak melihat permukaan bawah, maka kita menggunakan paksi terbalik. Dan jika kita nak merujuk kepada sisi, sisi panjang tu, maka kita gunakan paksi panjang. Okay? So, saya ulang balik, ada 3 paksi dalam isometri, iaitu paksi biasa, paksi terbalik dan juga paksi panjang. Okey. Seterusnya, okey, kita pergi kepada ciri-ciri garisan lukisan isometri. Okey. So, lukisan isometri ni ada beberapa ciri dekat sinilah, ataupun elemen yang kita kena tahu. Okey. Yang pertama adalah
garisan isometri. Okey. Apa dia itu garisan isometri? Okey. Garisan isometri ni adalah merupakan garisan yang selari dengan paksi isometri. Okey. So, tadi saya dah bagi tahu paksi isometri terdiri daripada satu paksi tegak dan dua paksi condong yang bersudut 30 darjah. Okey. So, apa yang dikatakan garisan isometri? Iaitu sebarang garisan, okey, yang selari dengan paksi itu dinamakan sebagai garisan iso. Okey. Inilah. Okey. So, kalau kita tengok, okey. So, ni of course lah, dia akan parallel dengan, okey. So, yang biru tu adalah paksi. Yang kuning tu adalah garisan isometri. Okey. So, seterusnya, apa pula garisan bukan isometri ataupun bukan garisan isometri? Garisan bukan isometri ni adalah garisan yang tak selari dengan paksi iso. Okey, tak selari dengan paksi iso. Juga dikenali sebagai oblik. Kita juga sebut dia sebagai oblik. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, saya ambil warna hijau. Okey. So, contoh dia apa? Kita nak tunjuk apa dia garisan bukan isometri itu ialah garisan yang tidak selari, okey, dengan paksi iso. Okey, katakanlah saya ada satu oblik kat sini. Okey. Jadi kalau kita tengok garisan hijau ni tidak langsung ataupun tidak selari dengan garisan yang biru. Okey, itu maksudnya itu adalah bukan garisan isometri. Okey. Saya ulang balik, garisan isometri ialah garisan warna kuning tu yang mana dia selari dengan garisan dengan paksi iso yang warna biru. Manakala garisan bukan isometri ataupun bukan garisan isometri yang warna hijau tu yang dia tidak selari dengan paksi isometri. Okey. So, sudut iso. Apa pula sudut isometri? Okey, sudut dia bukan sudut pada paksi iso tu. Sudut pada lukisan isometri ni dia tak boleh kita lihat dengan sudut sebenar pada lukisan isometri. Okey. Jadi sebab tu ukuran dia takkan sama dengan garisan sebenar. Okey. Maknanya sudut yang berlainan lah, sudut yang berlainan dengan sudut iso tadi. Sudut iso tadi berapa? 30 darjah kan? Sudut iso ni tadi 30 darjah. Okey. So, sudut dalam iso ni maksud sudut yang kita tak dapat lihat dengan sudut sebenar. Okey, pada lukisan iso ni. Okey. Okey. Kemudian bulatan dalam iso. Okey. Bulatan dalam iso ni dia berbeza dengan bulatan di dalam ortografik. Okey. Kalau bulatan dalam ortografik, okey, katakanlah ini adalah pandangan hadapan. Okey, ini kita punya bulatan. So, apa yang kita lihat sama dengan bergantung kepada kedudukan satah kita lah. Okey, yang kita lihat adalah sama. Okey, kalau kita bulat dia akan bulat. Okey. Berbanding dengan bulatan dalam ortografik, okey, dia berbeza. Sebab ortografik lah, isometri. Okey, sebab isometri ni paksi dia begini kan? Okey, paksi dia begini. Okey. So, sebenarnya okey. Jadi, benda yang kita tengok sengit ataupun condong ni, okey, terutama bulatan lah, dia takkan nampak bulat. So, dia akan nampak bujur. Dia akan nampak bujur ataupun macam elip tu. Okey, kalau kita berdepan betul-betul bersetentang ataupun berserenjang, ya kita nampak bulat. Apa yang kita nampak itu yang kita kita lukislah. Berbanding dengan isometri, bulatan dalam iso dia tidak boleh dilihat bulat. Dia akan dilihat lonjong sikit ataupun kita kata elips lah. Okey. So, apa yang kita dalam lukisan isometri, cara untuk melukis bulatan ni nanti sama ada menggunakan kaedah 4 sepusat, 4 center method, ataupun itu bagi yang ada garis pusat, yang ada pusat lah. Bagi yang tak ada pusat, so kita akan menggunakan
koordinat. Contohnya lengkung lah. Okey, lengkung dia tidak mempunyai pusat, maka dia kena gunakan koordinat. Okey, so nanti kita akan tengok pada slide yang seterusnya. Okey. Okey. So, kaedah melukis isometri. Okey. Saya ringkaskan ataupun rumuskan kepada dua, okey, iaitu bongkah dan juga bulatan dan lengkung. Okey. Bagi melukis bongkah, okey, kaedah melukisnya adalah dengan dua cara. Sama ada pertama menggunakan kotak, yang kedua boleh menggunakan kerangka. Okey. Yang ini lebih kepada objek ataupun bongkah yang berbentuk kon ataupun piramid lah. Okey. Kon ataupun piramid. So yang ini mungkin dia boleh jadi bongkah yang permukaan rata ataupun condong, okey, ataupun oblik dan lain-lain lah. Okey. Sebenarnya berdasar pada pengalaman lah, okey, ada perkara-perkara yang tidak dinyatakan kaedahnya di dalam buku ni lah. Okey. Itu dapat berdasarkan kepada pengalaman lah. Okey. Jadi selain daripada kita boleh menggunakan kaedah kotak, okey, kaedah kotak, bongkah ni juga kita boleh lukis menggunakan kaedah lain yang dinamakan sebagai okey, yang pertama ni kaedah kotak, yang kedua boleh juga kita menggunakan kaedah muka satah, muka satah, kita labelkan muka satah tu. Dan yang ketiga yang paling ini khusus kepada mereka yang tidak dapat menggambar ataupun mengimajinasi dengan baiklah. Okey, so saya nak sebut kat sini, di dalam kita melukis lukisan isometri ni, benda yang paling penting sekali ialah kebolehan kita untuk imagine, okey, berimajinasi. Okey, nanti saya akan cadangkan di akhir PDPR ni beberapa kaedah. Okey, ada dua kaedah macam mana kita boleh meningkatkan kebolehan kita untuk berimajinasi objek ataupun bongkah 3D yang kita nak lukis tu dengan merujuk kepada lukisan 2D ataupun lukisan ortografi. Okey, ada di kalangan awak memang gifted, okey, ada bakat dalam mengimajinasi raja-raja 2D kepada 3D ni dengan cepat. Itu satu kebolehan lah. Okay, ada juga yang mengambil masa. So yang mengambil masa tu yang kita kena cadangkan beberapa kaedah lain lah. Antaranya sama ada menggunakan kaedah muka atau satah, dan satu lagi kita boleh menggunakan kaedah nombor lah. Okay, kita menggunakan kaedah numbering ataupun marking. Okay, kaedah nombor ataupun marking. Okay. So yang ini tak ada. Okay, dua kaedah ni tidak dinyatakan dalam buku lah, tapi berdasarkan kepada pengalaman pengajar lah. Okay, membantu pelajar-pelajar yang kurang dari segi ini. Okay. Okay. So saya ulang balik, untuk kita melukis isometri dalam bentuk bongkah. Okey, bongkah ni maksud sama ada dia adalah permukaan yang rata, condong ke oblik. Nanti kita akan tengok satu persatu lah. So kita boleh guna kaedah kotak lah. Yang kedua iaitu kaedah kerangka. Okey, bongkah juga boleh digunakan kaedah, tapi khusus untuk kon dengan piramid lah, sebab dia merujuk kepada ketinggian dan juga tapak. Okey, ketinggian dan juga tapak. So ini khusus untuk inilah kon dan piramid. Okey. Bagi melukis bulatan dan lengkung pula, okey, ada dua kaedah. Pertama kita panggil kaedah 4 sepusat ataupun 4 center method. Okey.
dan juga kaedah koordinat. Yang ini lebih kepada sekiranya boleh ada pusat kepada bulatan lah. Boleh kita dapat pusat pada bulatan. Yang ini sekiranya tidak, tidak boleh untuk dapat pusat bulatan, maka kita kena guna kaedah koordinat. Okey, seterusnya. Okey, kita pergi satu persatu. Ini yang saya sebut awal tadi, iaitu kaedah kotak. Okey. So dalam kaedah kotak ni, kita panggil juga, kalau saya beri nama sebagai imaginary box. Okey. Sebab setiap bongkah yang kita nak lukis tu, kita menggunakan sandarkan dia kepada kotak-kotak khayalan ni. Okey, contoh dekat sini Okey. Contoh dekat kita tengok pada langkah 2 ni. So ada beberapa kotak. Kita tengok kat sini ni kotak yang pertama. Okey. So kita menggunakan kotak-kotak khayalan atau imaginary box ni membantu kita untuk mendapatkan objek tu. Okey. Lepas tu ada lagi kotak. Okey. Ada lagi kotak. So ini kaedah pertama, iaitu menggunakan kotak-kotak untuk kita melukis bongkah ataupun objek. Okey. So di sini saya terang sikit lah. Okey, kita ambil kesempatan untuk menerang sikit. Okey, ini adalah lukisan 2D ataupun kita kenali sebagai lukisan ortografik. Okey. Lukisan ortografik ini nanti, ataupun lukisan 2D nanti akan dalam soalan lah, akan dilukis di atas satu grade paper. Atas grade paper. Graph paper. Okey, contoh macam ni lah, graph paper. Okey, kalau saya redraw balik lah, Okey, saya redraw balik Okey, katakanlah ini A, B, C. Saya ambil pandangan hadapan Okey. A ni dua kotak ni. Okey. Konsep melukis isometri menggunakan kaedah kotak ni ialah berdasarkan kepada proses pemindahan ukuran. Ni pemindahan ukuran. Di mana kita akan pindahkan ukuran dalam, lebar dan juga tinggi ke dalam kotak isometri daripada lukisan 2D ataupun lukisan ortografik kita. Katakanlah ni A kita tadi. So satu kotak ni diwakili oleh ukuran 10 mm ataupun 1 cm lah. Jadi dekat sini A ni pakai dua kotak. Jadi maknanya dia mewakili dua kotak ni, maknanya dia wakili oleh 20 mm lah. So jadi kita ambil lah ukuran 20 mm. Ni pandangan hadapan So macam mana kita nak tahu mana satu hadapan sisi ni? Kalau kita belajar lukisan ortografik tu, pandangan yang lebih panjang adalah pandangan hadapan lah berbanding dengan pandangan sisi So kalau kita tengok kat sini lah, kita dah pindahkan tadi. Nanti kita akan sebab tu saya cakap tadi, elemen penting dalam melukis ortografik ni mesti mengikut pada 3 benda tadi, 3 perkara tadi. Yang pertama ialah paksi. Paksi. Yang kedua kotak, step dia. Yang ketiga adalah arah pandangan. So first kita akan lukis paksi lah. First kita akan lukis paksi lah. Of course ini paksi menegak. Lepas tu ini adalah paksi condong kita. Pada sudut 30 darjah. Daripada paksi tu kita akan bina kotak. Paksi kita dah sudah. So kita akan bina kotak. Macam mana kita nak bina kotak? So kita kena rujuk ukuran daripada graph paper ni. Kita kena rujuk kat sini. Sebab tu saya tunjuk kat sini dulu.
katakanlah B. Okay, B ni ada berapa? Okay, so 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak. Okay, so B 3 kotak. Jadi kalau kita ambil kat sini, A sampai B ni ada 1, 2, 5 kotak. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita dapatlah kita punya lebar kita kan. Okay, 5. So dia maknanya konsep dia adalah konsep kita memindahkan ukuran. Okay, memindahkan ukuran kedalaman, kelebaran dan juga ketinggian merujuk kepada kotak-kotak graf kita ni. Okay, boleh. Okay, so ini kaedah yang pertama. Kaedah yang pertama. Begitu juga pada pandangan sisi lah. Itu juga pada pandangan sisi. So dia pindahkan ukuran kedalaman dia ni lah. Okay, di 1, di 2, dan 3 sebagainya. Okay, so aplikasi untuk melukis ni akan ditunjukkan di dalam video yang seterusnya nantilah. Okay, kita akan masuk pada aplikasi melukis lukisan isometri. Di situ akan ditunjukkan dengan lebih detail lah bagaimana kaedah untuk melukis lukisan isometri. Di sini untuk sesi yang pertama ni, video yang pertama ni, saya hanya akan menceritakan secara asas, secara dasar apa yang kita nak belajar. Okay, dan apakah kaedah-kaedah benda-benda yang perlu kita tahu sebelum kita boleh melukis lukisan isometri secara amalinya. Okay, yang pertama ialah kaedah kotak. Okay, yang kedua adalah kaedah kerangka. Okay, kaedah kerangka. Okay, seperti yang saya sebut tadi, kaedah kerangka ni lebih sesuai untuk objek yang berbentuk kon dan juga piramid lah. Okay, walau bagaimanapun dia masih lagi menggunakan konsep memindahkan ukuran. Okay, memindahkan ukuran. Okay, kenapa kita kena guna kaedah kerangka ni? Sebab dia bukan square, jadi dia melibatkan panjang ke puncak dan tapak. Okay, sebab dia piramid. Okay, jadi pandangan atas ni akan mewakili tapak piramid lah. Akan mewakili tapak piramid. Jadi kita ambil ukuran sama juga. Okay, sama juga nanti akan lukisan untuk ketiga-tiga pandangan ni akan dilukis di atas graf. Atas graf paper. Jadi kita just ambil pindahan ukuran tu berdasarkan kepada kotak, di mana tadi saya dah sebut setiap kotak tadi akan mewakili 10 mm lah. Okay, so katakanlah dekat sini tadi ukuran L1 ni berapa kotak? Katakanlah 2 kotak, 1 kotak, 2 kotak. Jadi kita pindahkan ke tapak lah, 1 kotak, 2 kotak macam tu. Okay, ini yang saya sebut tadi, tinggi, ketinggian. So ni merujuk kepada tinggi. So bila kita dah dapat tadi ukuran tapak tadi merujuk ke pandangan atas, maka kita akan dapat kita akan ambil ukuran tinggi untuk mendapatkan puncak piramid kon ni lah. Okay, ini adalah kaedah untuk yang kedua, itu kaedah kerangka. Okay, yang seterusnya ini bagi bongkah. Bagi bongkah. Bagi bongkah tadi saya ulang balik, menggunakan sama ada kaedah bongkah kaedah kotak, ataupun kaedah kerangka. Dan selain daripada kaedah kotak, ada kaedah yang tidak dinyatakan dalam buku, iaitu kaedah muka ataupun satah, dan juga kaedah numbering ataupun nombor. Nanti saya cuba tunjuklah. So ini untuk bulatan. So bulatan ada 2 kaedah juga. Sekiranya ianya boleh dapat pusatnya, maka kita menggunakan kaedah 4 sepusat ni lah. Ataupun 4 center method. So apa maksud 4 center method tu? So saya dah sebut tadi, sebab bila bulatan dalam lukisan ISO,
walaupun pada pandangan atasnya kita nampak dia bulat, kita tak boleh melukis seperti kita melihat pada pandangan 2D. Okay, apa yang kita lihat pada itu, itulah satah yang kita lukis. Okay, sebabkan dia condong. Jadi benda yang kita tengok sengit ni dia akan nampak saya dah sebut tadi, akan nampak bujur sikit lah. Okay, jadi kita kena macam mana nak dapat bujur ataupun elip. Jadi kita kena lukis menggunakan kaedah part sepusat ni lah. Okay. So kenapa dia namakan four center method? So dia yang pertama, saya lukis kat sini. Okay. Yang pertamanya kita akan bina dulu kotak. Tadi sama itu paksi. Okay. Kemudian bila paksi akan ada kotak. Arah pandangan tu nanti akan ditentukan dalam soalan lah. Okay. Okay. So daripada sini kita kena cari dulu centered dia. Katakanlah ukuran dekat sini, saya ulang balik, benda ni akan ditunjuk dalam aplikasi, dalam video yang seterusnya nanti bila kita melakukan amali melukis, iaitu aplikasi lukisan isometri. Dia akan tunjuk lebih detail lah. Okay, menggunakan menggunakan alat lukisan lah. Okay, yang ni saya just nak untuk memberi gambaran secara menyeluruh apa yang kita nak belajar. Okay, apa yang kita nak belajar dalam tajuk lukisan ISO ni lah. Okay, so tadi kita dah pergi kepada jenis-jenis paksi. Kemudian kita dah masuk pada ciri-ciri lukisan ISO tadi, garis isometri, tak ISO lah, sudut semuanya. Kemudian kita masuk kepada kaedah untuk melukis. Dan saya dah terangkan tadi, iaitu untuk melukis bongkar ada dua, sama ada menggunakan kotak ataupun menggunakan kerangka. Di samping itu ada kaedah lain juga ekstra untuk mereka yang kurang menguasai kebolehan untuk berimajinasi dengan cepat. Kita menggunakan kaedah muka ataupun satah, muka satah ataupun dan juga kaedah numbering ataupun marking. So sekarang kita masuk kepada untuk melukis bulatan. Okay, kita menggunakan kaedah empat sepusat. Okay, so apa yang dikatakan centered tadi ialah, so ni tadi katakanlah jarak dekat sini adalah 4. So 4 tengahnya ada 2 lah. Tengahnya adalah 2. Okay, sini 2, sini 2. Tu center dia. Sini pun sama lah. Kalau sini juga 4, dia mesti sama. Kaedah ni maknanya kalau sini 4, sini 6 dia tak boleh. Dia mesti 4, 8, 8, 6, 6. Itu baru panggil center. Kalau tidak, dia tak center. Okay. So, setelah dapat centernya, di mana kita nak dapatkan pusat dia? So, daripada pusat ni pergi ke center. Daripada pusat ni pergi ke center. Okay. Daripada pusat yang ni pergi ke center. Daripada pusat ni pergi ke center. Okay. Hasil daripada ni, tak cantik sekejap. Okay, hasil daripada intersect atau persilangan antara garisan unjuran yang kita unjur tadi daripada pusat ke center tadi, kita akan dapat kita ambil warna apa okay, kita akan dapat bolehlah. Okay, kita akan dapat kat sini pusat. Okay, kata ada satu. Yang kedua, okay, yang ni pusat yang kita gunakan apa tadi. Yang ketiga, ini dia panggil empat pusat. Tempat sepusat. Okay, apa guna pusat-pusat ni? Pusat yang nombor 1 ni untuk lukis lengkung bulatan kat sini. Pusat nombor 2 ni untuk melukis lengkung bulatan kat sini. Pusat nombor 3 untuk melukis lengkung bulatan kat sini. Pusat nombor 4 untuk lukis lengkung. Jadi kita dapatlah bulatan dalam ISO. Okey. Okey. Sama juga untuk sisi ataupun hadapan ni. Okey. So kita kena step dia tadi centered kan dia. Ingat dia mesti centered sama. Okay, lepas tu tadi kita kena daripada pusat pergi ke center, pusat pergi ke center, pusat pergi ke center, dan kita akan dapat titik. Okay, 4 pusat lah untuk kita lukis. Okay, so sekiranya ada macam ni, langkah 1 ni dia ada
atas dan bawah ni, okey, dia boleh di bawah ni kita boleh lukis semula. Okey, kita nak lukis semula kaedah ni tadi, ataupun kita cuma pindahkan apa, pusat-pusat ni sahaja berdasarkan kepada ketebalan. Okey, kita tarik sini. Okey, dan kita ambil ketebalan dia berapa. Kalau kat sini kat sini ketebalan dia tadi berapa. Okey, ataupun kita boleh lukis semula di bahagian bawah ni, tak ada masalah. Okey, maka ini kaedah yang pertama untuk melukis bulatan. Okey, bagi bulatan yang tidak boleh kita dapat pusat, yang tak ada pusat, maka kita kena guna kaedah koordinat. Okey, kena guna kaedah koordinat. Okey, katakanlah macam ni. Okey, ini ada pandangan atas. Okey, katalah 1, 2, 3. So ini 1, ini 2, ini 3. Okey, so dekat sini pandangan hadapan, ini 4, ini 5, 4, 5. Pandangan sisi, okey, yang ni 2, ini adalah 6. Okey, ini yang saya cakap kaedah muka. Ini yang saya cakap kaedah muka, di mana kita menggunakan muka-muka satah ni. Kita numbering dia supaya kita pairing dia nanti dalam kotak ISO ni jadi mudah. Okey, ni antara, ini sederhana lah. Yang pertama tadi guna kaedah kotak tu expert lah. Ini untuk yang sederhana, ada menggunakan kaedah muka ni. Okey, so macam mana kita nak dapat lengkung pada permukaan hadapan ni. Macam mana kita nak dapat? Mana kalau kita dapat lengkung pada hadapan, kita of course akan dapat lengkung pada sisi lah. Okey, dan juga pandangan atas. Okey, macam mana kita nak dapat lengkung dua ni? Okey, so kita menggunakan kaedah koordinat. So kita bukan nak tunjuk kaedah melukis kat sini. Ini just nak terang saja. Okey, kaedah melukis akan ditunjuk nanti di dalam aplikasi lukisan ISO pada video yang seterusnya. Okey. Okey. So saya nak bagi overall apa benda yang kita nak belajar je. Okey. Okey, sekarang ni katakanlah kita dah bagi kepada 1, 2, 3. Jadi kita ambil ukuran menggunakan jangka lukis. Okey. 3, 4 kita pindahkan dekat sini. Okey, ini tadi 1, 2, 3. So kita pindahkan menggunakan jangka lukis kita. Okey, lepas tu ambil 2Q pun kita pindahkan menggunakan jangka lukis. 1 R kita pindahkan menggunakan jangka lukis. So akhirnya kita akan dapat titik koordinat ni dan kita sambung. Okey, kita sambung. So juga sama enggak sebaliknya sebelah sinilah. Okey, kita dapatkan titik koordinat P, Q dan juga R pada satah yang belakang ni lah. Okey, yang tadi kita lukis pada satah yang depan ni. Okey, so ini kaedah koordinat. Okey, next. Okey, so tadi saya dah sebut bongkak isometri ni dia boleh jadi gabungan. Okey, dia boleh jadi gabungan. Okey, dalam soalan peperiksaan pun dia menggabungkan bongkah-bongkah isometri ni di dalam satu soalan. Okey, contohnya bongkah isometri permukaan rata gabung dengan condong, gabung dengan oblik, ataupun rata gabung dengan bulatan ataupun lengkung. Okey. Jadi sini kita nak tengok contoh-contoh lukisan isometrik berdasarkan kepada permukaan jenis-jenis bongkah isometri ni lah. Okey. Okey. Okey, yang pertama permukaan rata. Okey, ini samalah macam yang kaedah kotak tadi sama macam kaedah kotak tu, dia fokus kepada proses memindahkan jarak saya memindahkan jarak, sebab ni nanti jarak-jarak ni kita boleh ambil. Okey, jarak-jarak ni kita boleh dapat berdasarkan kepada kotak-kotak. Okey, berdasarkan kepada kotak-kotak graf yang kita pindahkan jarak-jarak ni lah. Okey. Okey. So ni permukaan rata. Okey, maknanya semua square lah.
Okey, kotak bawah ni pun rata, kotak atas ni pun rata. Okey. Kemudian jenis yang kedua, jenis bongkah yang kedua dalam lukisan ISO ni adalah permukaan rata dan condong. Okey. So, mana yang rata? Okey, ni yang rata. Okey. Okey, yang ini adalah yang condong lah. Okey, yang ni condong. Okey, yang ni rata. So, ni gabungan. Ni adalah gabung antara rata dengan condong. Okey. Okey, yang seterusnya. Permukaan bulat. Okey, so dah sebut tadi permukaan bulat walaupun pada lukisan 2D ataupun ortografik kita nampak bulat, tapi bila kita pindah dia ke 3D, okey, ataupun ISO, dia akan nampak lonjong lah. So kita kena guna kaedah apa tadi? 4 center method tadilah. Okey. Okey. So, seterusnya ada juga permukaan rata. Okey, sorry permukaan rata campur condong, campur oblik. Okey, ada juga bongkah ni. Okey, yang ini rata. Okey, yang ni condong, yang ini adalah oblik. So, dia 3 in 1. So, boleh juga jadi macam tu. Okay. So, jadi kebanyakan soalan dalam peperiksaan adalah gabungan. Okay. Adalah gabungan. Okay. Dan akhir sekali adalah lengkung. Okay. Ini khusus untuk bagi objek yang tidak dapat kita cari pusat bulatannya lah. Okay. Okay. So, kita tengok dekat sini. Dibahagikan sarang ni tak dapat sini. Sekejap. Okey, dekat sini pada pandangan atas, pada pandangan hadapan dan pada pandangan sisinya, titik koordinat titik koordinat. Okey. Ini nanti akan dipindahkan ke contoh sinilah. Okey. So dipindahkan. Okey. Dipindahkan ke kotak ISO kita. Okey, dan akhirnya so dengan menggunakan sama ada French curve ataupun flexible curve. Okey. 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 So, sebagaimana yang saya bagi tahu awal tadi. Okey. So, perkara-perkara yang perlu dititik beratkan, yang pertama dalam melukis adalah paksi, yang kedua kotak, dan yang ketiga adalah arah pandangan. Okey. So, ini adalah kedudukan pertama di mana arah pandangan, katakanlah daripada sini. Okey. So, jadi kita kena mematuhi arah pandangan yang dikehendaki supaya penggambaran kita tepat dan kita mendapat markah yang tepat. Kalau tidak, kita akan potong markah lah. Okay? Kita tak akan dapat markah yang penuh lah kerana kita salah arah pandangan. Okay. Dan arah pandangan ini juga membolehkan kita menunjuk ketiga-tiga pandangan atas, hadapan dan sisi kanan itu dengan jelas bagi ketiga-tiga. Kalau kita salah penggambaran arah pandangan, mungkin ada pandangan-pandangan yang kita tak dapat tunjukkan. Okay? Okay. So, katakanlah ini A ni dekat sini. So, A ni maksud titik yang sama lah. Okay? Point A ni dekat sini. Okay. So, di mana A ni dekat sini? Pada lukisan ISO tadi kita dah buat kotak kan. Jadi kita nak gerak daripada ini paksi, lepas paksi kita ada kotak. Okey. So di mana kita nak gerakkan A kita tadi? So kita kena tengok. Okey. Kalau macam ni, okey, di sini juga kita boleh menggunakan
yang saya sebut tadi sebagai apa ni, contoh yang saya sebut tadi, iaitu menggunakan apa, kaedah muka. Okay, ni muka 1, ni muka 2, ni muka 3. Okay, ni muka 1 lah. So muka 1, okay, ni 3, ini 4, ini 5. Okay, ni 4, ini 5, ini 2, ini 3. Okay, ini adalah 6, 7. 6, 7. Ini kaedah muka. Okay, ini kaedah muka. Maknanya kita membuat penggambaran apa? Penggambaran untuk menggambarkan objek tu dengan menggunakan muka satah ni lah. Okay. Yang kedua, kita boleh menggunakan numbering. Contoh kat sini. Okay, ni nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, ni level yang apa sikit lah. Okay, ini yang beginner lah. 2, 3, 4. Okay, 3, 4. Okay, kemudian dekat sini, okay, 5, 6. So, sini akan dapat 5, 6 jugalah. Okay. So, jadi A kita tu dekat mana? A kita dekat mana? Dekat 6 lah. So, A kita kat sini. Okay, A kita dekat sini lah. Okay. Jadi, kita tentukan A tadi. Kat mana kita nak lukis A? Okay. Okay. So, ini adalah cara kita memindahkan berdasarkan kepada nombor. Okay, ini juga mungkin cikgu-cikgu awak boleh ada ajar lah. Okay. So, yang satu lagi tu adalah kaedah kotak. Okay. Okay. Next. Okay. Ini arah yang kedua. Okay, daripada sini pula. Okay, maknanya mata kita kat sini lah. Okay. So, sama juga kita boleh macam ni, kita boleh ikut muka keratan ni berdasarkan kepada color dia lah. Okay, ni 1. Okay. Ni 2. Okay. Ni 3. Okay. 4. Okay. Ni 5. Okay. Ni 6. Okay. 7. Sebelah sini lah. Sebelah. Sebab kita tengok daripada belakang kan. Okay. Okay. So, yang seterusnya. Okay. Ini contoh arah pandangan yang lain pula. Okay. So, kalau kita tengok kat sini. Okay. Ini pandang atas. Okay. Yang hijau ni adalah pandangan sisi. Dan purple campur dengan biru laut ni adalah pandangan hadapan. Okay. Okay, begitu juga akhir sekali. Okay. So, ni arah pandangan ini lebih kepada, kalau kita tengok, nak tengok daripada bawah lah. Kita nak tengok daripada bawah. So, kita akan nampak ni. Okay, kita akan nampak yang ini. Okay. Okay. Okay, seterusnya. Okay, saya tadi ada cakap bagaimana kita boleh menguatkan lagi kemahiran ataupun memantapkan kemahiran kita untuk imagine objek 3D kita tadi, isometri kita tadi, merujuk kepada satah-satah 2D yang kita yang dibekalkan dalam soalan, itu lukisan ortografik lah. So, antara kaedah yang kita boleh guna, saya namakan sebagai brain training lah. Okay, brain training. Okay. Brain training ni ialah di mana kita perlu untuk membiasakan diri kerap melihat objek-objek 3D ni. Okay, objek-objek 3D. Kita kena sentiasa melihatlah, makna kerap-kerap melihat supaya kita boleh boleh memorize. Kalau macam ni gambar ajar dia. Tengok macam ni, itu kita cepat imagine lah. Bila kita ada gambaran dalam kita punya pemikiran dalam kotak fikir kita ni, kita cepat akan imagine. So macam orang sebut, okay, nak pergi KL kena ikut
Contohlah kalau kita ikut jalan luar kan, okay, daripada Seremban pergi ke Semenyih ikut Kajang ikut Bangi. Kita, macam mana kita nak imagine kalau kita tak pernah lalu, kalau kita tak biasa lalu, kita tak pernah tengok, tak pernah lihat kawasan tu. Jadi sama juga konsep dia. Okay? Jadi bila benda yang kita selalu tengok, insyaAllah kita akan cepat imagine. Bila orang sebut, okay, cepat imagine. Okay. So antara latihan yang kita boleh buat, okay, contohlah kita ambil nombor 1. So, kita tengok, kita kena buat effort sikit lah. So jangan risau. So kita kena practice, sebab practice make perfect. More kita practice, more kita akan mahir. Okay, kita akan jadi lebih skillful lah. Kalau kita tengok dalam aktiviti sukan pun sama. Okay, orang-orang yang selalu menambah waktu latihan, jadual latihan dia. Okay, okay, contoh David Beckham, Ronaldo kan, ambil 2-3 hours extra untuk training, ambil free kick. Tengok dia jadi apa? Dia jadi high skill lah berbanding dengan rakan-rakan lain. Supaya juga kalau main takraw kan, asas-asas sepak, menimbang, menanduk, okay, semua kita kena mantapkan dulu, baru kita boleh masuk gelanggang. Okay, jadi kita buat, kena praktis. Okay, katalah saya nak tengok nombor 1. Okay, saya ambil nombor 1. So kita praktis. Okay, berapa kotak tu? 4 kotak. Okay, so kemudian yang ini apa? Katakanlah 2 kotak. Ini contoh lah. Okay, ini pun 2 kotak. Okay, ini katakanlah berapa kotak. So kita tengok pada grade dia tadi. Okay, lebih kurang. Okay, kemudian ini pandangan hadapan. Okay, pandangan atas pula. Kita praktis kan. Okay, ini tak perlukan geometri. Kita just sketch je. Okay. Okay. So, and then kat sini boleh ada banyak worksheet kat dalam Google. So kita boleh gunakan lah untuk kita kita membuat lukisan untuk training, untuk kita training. Okay. So kita akan, bila macam ni kita dapat, okay, kalau macam ni dia akan dapat macam ni, kalau macam ni dia akan dapat macam ni. Jadi kalau kerap kita dia akan bantu. Okay, akan bantu kita untuk so brain kita maknanya kita training kita punya otak supaya menangkap gambar, menangkap macam ni kita dapat tangkap. So ni antara kaedah yang kita boleh ni lah, keep on practice lah. Ni macam ni ada 12 buat macam ni. Okay, ni contohnya untuk soalan nombor 10 ni. Okay, so just sketch. Okay, so yang ini kita panggil grade paper. Ini kita panggil grade paper. Yang ini graph paper lah. Okay, so kita boleh gunakan method ni untuk kita train kita punya otak. Okay, supaya kita lebih mantap untuk buat imajinasi. Okay, yang kedua tu kaedah pertama. Kita boleh guna yang saya namakan grade practice, di mana kita melakarkan di kertas grade. Okay, contoh dia. Ini kertas grade ni grade paper ni kita boleh dapat kita boleh download dia, tak ada masalah. So dia, kelebihan dia dah follow kita punya paksi. Okay, dia dah ikut kita punya paksi. Jadi mudah kita ni. Okay, contohlah kita ambil kat sini. Okay, ni kita 1. Okay, semula. Kaedah pertama kita nak semua juga. Kita bina dulu kita punya kotak ISO. Okay, so berapa panjang kita kira kat sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, sampai sini. Okay, so kita naik atas berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So bila kita dah ada paksi ISO ni, sebab ni garisan ISO kan, dah ada, tak ada masalah. Okay, garisan ISO ni kita just parallel saja. Okay, ni 1, 2, 3, 4, 5. 1, tengok titik tu kan, 2, 3, 4, 5 titik. Okay, naik atas. Okay, so ni tadi 5 dah. Sebab ni parallel kan.
Okey, so kira pula ni. 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3. Okey, kemudian ni kotak ni 1, 2, 1, 2. So, daripada sini 5 tadi kan. So, kita boleh praktis lah. Ni 5. Okey, so ada kotak. Ni ada kotak lah. Sini kotak 1. Ni kotak 2. So, dia ada banyak kotak-kotak nantilah. So, akhirnya nanti kita akan hitamkan okay. So, ini kita punya training. Okay. So, keep on going training. So, jangan malas lah untuk apa. So, more kita training, more kita akan kuasai kemahiran ni. Okay. Sebelum kita boleh melangkah ke dalam gelanggang lukisan isometri yang betul lah. InsyaAllah. Okay. Practice make perfect. So, ini antara method yang kita boleh gunalah sebelum tiba untuk apa kelas yang sebenar untuk kita melukis. Okay, so ini membantu untuk kita mendapat gambaran bagaimana rupa objek tu. Imaginasi tadilah. Sebab tu ada orang alhamdulillah dia rezekikan dia cepat berimajinasi, cepat dapat tangkap. Ada orang dia akan kurang sikit. Ada orang dia tak nampak langsung. Jadi so kaedah-kaedah tadilah, antaranya pertama tadi kaedah muka, kaedah numbering yang tak ada dalam buku, yang tak ditunjuk muka. Itu ada antara metod yang dicipta ataupun yang ditemu oleh pengajar-pengajar untuk bantu anak-anak murid dia. So saya juga menggunakan tambahan tadilah untuk bantu anak-anak murid saya, suruh dia praktis menggunakan apa tadi, brain training dengan grid practice ni. Ini adalah kaedah yang saya inovasikan lah. Okay. Okay, so setelah saya terangkan secara overall, okay, daripada daripada pengenalan lukisan isometri tadi, merangkumi konsepnya, jenis-jenis paksi dalam isometri, ciri-ciri dalam isometri, garisan ISO-nya apa, garisan bukan ISO apa, okay. Lepas tu saya juga dah dedahkan juga jenis-jenis paksi, iaitu paksi biasa, paksi paksi terbalik, paksi panjang. Kemudian juga saya juga dah terangkan juga jenis-jenis bongkah. Ada bongkah rata, ada bongkah isometri lah, gabungan bongkah rata, bongkah condong dan juga oblique. Okay. Kemudian saya juga terangkan juga konsep bulatan dalam isometri dan juga konsep lengkung di dalam isometri. Okay. Dan juga tak lupa juga pandangan ataupun arah pandangan lah yang kena kita titik beratkan. Okay. Jadi dalam aplikasi lukisan isometri ini akan ditunjukkan beberapa video bagaimana untuk membina ataupun melukis lukisan isometri ini mengikut konsep-konsep yang telah diterangkan tadilah. Okay. So fokusnya kepada contoh-contoh yang berkaitan dengan bongkah gabungan, bulatan dan juga lengkung. Okay. So insyaAllah selepas tu awak akan bergerak dengan guru masing-masing dalam sesi tutorial. Okay, saya rasa sampai sini saja, dan kita akan terus ke video yang seterusnya untuk aplikasi lukisan isometri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.